Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya muliakan Al-Fadhil Ustaz Tuan Imam pengerusi Ustaz Syukri ada sahabat saya ada kena ceramah tempat lain seterusnya jawatankuasa masjid seterusnya hadirin para asatizah muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala dapat hadir pada malam ini jemaah maghrib. Seterusnya kita mengisi ruang masa ini dengan pengisian ilmu, khususnya hari ini hari besar Islam antara hari besar dalam Islam, iaitu hari mengingati kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama sekali sebagai mukaddimah saya nak menyentuh tentang masjid ni lah. Bila saya ni sebenarnya yang mengganti Ustaz Aziz Afzan tu kan, dia diminta ganti pergi ke Masjid Tariq bin Ziyad ya. Jadi bila sebut nama Tariq bin Ziyad ni dia rasa lain sikit, ada sentimental value ya. Bila sebut Tariq bin Ziyad, dia mengimbau kepada sejarah Islam iaitu kerajaan Islam di Andalus yang kita panggil Andalusia apa semua tu kan. Jadi saya ingat orang sini mungkin arif lah siapa dia Tariq bin Ziyad ni sehingga nama beliau orang dipilih untuk diabadikan di masjid ini. Di Malaysia ni mengikut apa yang saya tahu ada dua je masjid namanya Masjid Tariq bin Ziyad ya. Satu di sinilah Padang Jaya ni, satu lagi di Pengkalan Tentera Darat Kem Sungai Besi. Itu lebih matching lah sebab dia berkaitan dengan Tariq bin Ziyad ni tokohnya Panglima Tentera Islam kan, yang buka Perancis, Spanyol, Spain ya, bersama Musa bin Nasir daripada Afrika zaman kerajaan Umawi yang membuka, yang menakluk yang mengalahkan Luzrik ke apalah, saya ingat dah sejarah Andalus itu, sehingga kerajaan Islam di sana bertapak lebih daripada 500 tahun Saya masa belajar dulu, pengkhususan saya dalam bidang sastra Arab. Belajar sastra Arab ni Quran ni 2-3 subjek je, mengkaji tentang keindahan bahasa Al-Quran. Yang banyaknya ialah belajar tentang syair Arab ya. Jadi antara yang terimbau tadilah bila sebut Tariq bin Ziyad tadi, Andalus tadi, dalam sejarah ilmu syair Arab ini syair di era Andalus ni dia dah pecah tradisi. Ceritalah tuan ya, dia memecah tradisi bagaimana syair Arab dibuat. Syair Arab yang asal dia tak macam syair Melayu ikut suka je kan. Syair Arab ni dia kena ada ilmu yang khusus, budak stam belajar lah ilmu arud nak buat kena ada acuan ni, memang tak senang lah. Orang yang boleh buat tu memang orang yang tinggi lah ilmunya dalam bidang sastra tu. Tapi bila sampai di zaman Andalus, zaman Spanyol, tradisi tu telah dibuang, syair Arab boleh dibuat secara bebas lah. Itu ceritanya Di peringkat antarabangsa, nama Masjid Tariq bin Ziyad ini saya tengok Google lah pun tak lebih daripada 10 lah. Ada di Johannesburg, Afrika Selatan ada di Frankfurt ni, rakan-rakan sejawat tuan masjid-masjid sejawat ni di Jerman di Syria ada 2 dan ada masjid yang diasaskan sendiri oleh Tariq bin Ziyad iaitu di Tanger. Tanger ni seberang Spanyol. Kalau tuan tengok peta dunia, Spanyol seberang dia Afrika iaitu negara Morocco Maghribi di Tanger. Ada masjid yang dibina sendiri ikut kata orang situlah, yang dibina sendiri oleh Tariq bin Ziyad. Lama tu tahun bila tahun 700 dulu tahun 700. Hari ni 1400, dah hampir separuh itu. Kemudian menariknya yang boleh kita kongsi lah ini pengetahuan umum lah
Di era Islam di Andalus dulu, umat Islam, oleh kerana mereka ni mengangkat jasa Tariq bin Ziyad ini, mereka telah menamakan satu bukit tinggi di pinggir pantai, di pinggir pantai di selatan Sepanyol. Nama bukit itu ialah bukit Jabal lah, Jabal ni bahasa Arab lah, Jabal Tariq bin Ziyad. Ya, bukit tu menjadi sign lah, kapal-kapal nak berlabuh nampak bukit tu kira sampai dah ke pelabuhan nama tempat situ. Dan hari ini tempat itu orang Sepanyol dia tukar nama jadi Gibraltar. Ada bunyi sikit-sikit tak? Gibraltar, Jebel Tariq, Gibraltar. Adalah agak-agak bunyi itu kan. Biasalah orang putih ni dia nak hilangkan image Arab tu, image Islam tu, dia ubah sikit, tapi bunyi tu ada lagi lah kan. Macam Ibn Sina, Avicenna begitulah Gibraltar. Asal daripada nama bukit yang dinamakan dengan Jabal Tariq bin Ziyad. Jasa dia besar tuan-tuan. Dan negeri ataupun kawasan Gibraltar ni, bila saya tengok itu untungnya ada internet ni kan, kita tak pergi pun kita dapat tahu banyak perkara. Rupanya dia ada yang menarik dekat situ. Lepas Covid habis ni boleh pergilah tuan. Nak pergi tengok Istana Alhambra ke, ada rezeki lebih pergilah. Itu kesan sejarah Islam di sana. Di sana ada airport Gibraltar yang menjadi keterujaan pilot seluruh dunia nak landing. Rupanya itu pun tahu juga, baca tu asalnya baca tentang Tariq bin Ziyad je, rupanya ada benda-benda yang menarik lagi kerana dia punya landasan ni sangat pendek. Sini laut, ni landasan pendek jadi dia memang kena cekap. Dan kapal terbang kena tip top lah Kalau kapal terbang break tak makan, dia ingat keluar mendarat atas air lah. Satu. Yang kedua yang menjadi uniknya dekat situ, kita kalau dekat Malaysia ni di Kuantan ni tak ada. Di Mentakak. Di Mentakak ada seseng kereta api tahu orang tahu kan? Dia seseng kereta api dekat hospital lama tu orang lama orang sana tahulah. Nak pergi hospital lama Mentakak tu ada seseng kereta api. Saya biasa sebab saya orang sana, orang Temeluk Jadi bila pergi Mentakak dulu, sampai dekat landasan kereta api tu, tiba-tiba orang tutup jalan. Teng apa? Kereta api nak lalu Kereta api nak lalu. Sekarang tak ada lah kot kereta api saya tak tahu lah. Di Gibraltar tu bukan kereta api, kapal terbang landing. Tu tengok, kapal terbang landing. Dah jalan tu. Kemudian dapat sign apa dia ada lampu, okey tutup jalan 10 minit 20 minit. Nampak kapal terbang tu. Petah balik. Itu antara keunikan lah sebagai mukadimah saya nak cerita nak mengaitkan dengan nama tokoh yang besar ni Tariq bin Ziyad yang menakluk kota Andalus. Minta maaf tahun saya tak ingat, lebih kurang tahun 700 Hijrah Ada tokoh-tokoh Ibn Hazim antara yang terkenal yang lahir daripada zaman Al-Andalus. Al-Qurtubi Qurtubi merujuk kepada Cordova. Qurtubi merujuk kepada bandar Cordova. Ghirnatah, itu ada syair Ghirnatah yang hilang merujuk kepada bandar Grenada. Saya lupa nak sebut tadi, ada masjid juga di Barcelona. Juga nama masjid itu Masjid Tariq bin Ziyad. Kita ingat Barcelona ingat Messi je lah. Ingat Messi je lah tengok gol tu Rupanya sana ada masjid yang juga masjid yang barulah, masjid yang indah, namanya Masjid Tariq bin Ziyad. Saya rasa memang diambil namanya itu kerana nak mengenang jasanya yang membuka, yang bawa Islam ke bumi Sepanyol. Pegang mukadimah yang pertama. Tuan-tuan saya mungkin masa agak terhad SOP kita ni, kita teruslah kepada objektif kita. Fokus kita malam ini untuk saya nak mengongsikan dengan tuan-tuan tentang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu mari sama-sama kita menyampaikan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selawat yang paling afdal, iaitu selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tuan, itu selawat yang dianggap sebagai selawat nombor 1
dalam banyak-banyak selawat yang kita dengar, yang pernah kita belajar, yang pernah kita hafal, ya. Kalau orang tanya nombor 1 selawat yang mana, ya, yang paling baik sekali untuk diamalkan, jawabnya yang inilah. Tapi oleh kerana dia dah kerak sangat dibaca dalam sembahyang, rasa biasa, begitulah kita tuan, Rabbana atina, macam tu juga. Rabbana atina fid dunya hasanah, tu dah biasa lah. Bila orang ajar tak ada doa lain kan? Sedangkan itulah yang hebatnya. Ya. Dia ada cerita di sebalik selawat Ibrahimiyah ini tuan, di mana para sahabat satu hari bertanya, request, minta pada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau kami nak beri salam kepada engkau, kami dah tahu Assalamualaikum lah kan, cara beri salam. Bagaimana setelah Allah Ta'ala perintahkan orang beriman untuk berselawat kan, yang kita dengar hari Jumaat tu, salu apa? Ya, apa? Salu kan, Allah malaikatahu yusallu tu. Sahabat tanya, bagaimana kami nak berselawat ke atas engkau? Ya. Lalu Nabi ajar kepada para sahabat, engkau berselawatlah begini. Nabi bacalah selawat yang kita baca selepas pada tasyahud tu, dengan dalam tahiyat akhir kita baca kan, sampailah innaka hamidum majid. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani yang memberi komentar tentang hadis ini dalam kitab dia Fathul Bari, dia kata Nabi ajar satu bentuk skrip selawat yang khusus kepada para sahabat selepas permintaan khusus mereka, menjadi bukti bahawa selawat Ibrahim itu tadi ialah selawat yang paling afdal, paling baik, ya. Kerana Nabi SAW dia kata tidak memilih sesuatu untuk dirinya melainkan ianya adalah benda yang terbaik. Tapi oleh kerana benda tu dah acap kali dia baca, so kita macam hilang kan. Kita nak yang lain. Soalannya, bolehkah kita mengambil selawat yang lain? Jawabnya boleh, tak ada masalah, ya. Kita nak menzahirkan, nak menginterpretasikan kecintaan kita kepada Nabi, nak dengar, kadang kita tak faham sangat sebenarnya. Dia selawat ni kan kena ada kuliah juga sebenarnya, menghuraikan balik apa kandungan dalam qasidah-qasidah Barzanji tu, sebenarnya kena ada kuliah balik, supaya orang awam kita dapat tahu apa yang dipuji-puji oleh Barzanji tu, itu. Al-Imam Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i pun ada selawat dia yang khusus yang dia buat. Ni dia tulis dalam kitab dia Ar-Risalah, dia tulis, ya, dia kata fa sallallahu ala nabiyyina kullama zakarahu dzakirun wa ghafala an zikrihi al-ghafilun. Macam bisa dengar tak Asmaul Husna yang hujung tu, nas'aluka ya, hujung tu kan kita dengar kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrihi al-ghafilun. Ini dulu punya style, dulu punya lagu, rupanya itu selawat yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, Maksudnya tuan-tuan, bila kita berselawat, jangan lupa kan, jangan dipinggirkan selawat Ibrahimiyah itu yang diutamakan sepatutnya. Yang lain yang mana kita rasa seronok, banyak nasyid-nasyid hari ni yang ada, tak apa, teruskan, cuma jangan kita meminggirkan apa yang telah diiktiraf oleh Nabi bahawa ialah selawat yang paling afdal. Okey, selawat semua kita sedia maklum, kelebihan, kebaikan dia, syafaat, dapat pahala berganda, dapat rahmat, itu benda yang kita sedia maklum. Teruskan berselawat tuan-tuan, insya-Allah, Yang kedua, bila kita menyebut zikrah, mengenang Maulidur Rasul, Maulid Nabi ni, saya nak bawa tentang matlamat. Kita dah cuti sehari ni tuan. Macam mana kita buat pada pagi tadi tak? Mungkin tidur sekejap, mungkin kita pergi macam-macam aktiviti kita buat. Sebenarnya bila kita dicutikan secara rasmi ni mesti ada sebab dia kan. Seluruh dunia sebenarnya cuti. Boleh kata hampir seluruh dunia Islam lah. Negara Arab bila sampai hari 12 ni banyaknya cuti, kerana nak mencapai beberapa matlamat. Kita tengok balik, tercapai tak matlamat itu pada hari ni? Kalau tak, baik tak cuti. Marah pula dia orang, mungkin ada 2-3 perkara matlamat daripada cutinya kita pada hari ini. Yang pertama ialah untuk kita remind, ingat balik tentang latar belakang Nabi. So hari ni zaman semua orang ada handphone, grup WhatsApp puluh-puluh, macam-macam maklumat kita dapat. Betul tak? Saya ni pun nak kompos pun macam mana dapat, biografi Nabi, kemudian macam-macam lah, tazkirah lah, semua kita dapat. Itu antara kelebihan kita hari ni,
Yang kedua, untuk remind supaya sentiasa selawat kepada Nabi. Kita sebut tadi, selawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Setiap Jumaat kita dengar ayat tu. Apa maksudnya? Bahawa Allah Ta'ala kata sesungguhnya Allah Ta'ala sendiri, para malaikat berselawat ke atas Nabi. Allah dengan para malaikat berselawat. Maka kalau kita tak berselawat, teruk sangatlah. Ya, sehingga sebab itu Ibn Katsir, ya, Imam Ibn Katsir, dia mengatakan bahawa hukum berselawat ni wajib. Wajib tu, tapi dia kata wajib sekali seumur hidup. Lepaslah 10 kali dah selawat dah 10 kali. Cuma nak mengatakan bahawa ayat itu nak menggambarkan kalau Allah dan para malaikat sendiri berselawat ke atas para malaikat, kenapa kita tidak berselawat atau memperbanyakkan selawat? Yang dalam solat tu tak kira lah, itu dah memang SOP semayang dah kan. Kita memang selawat ujung tu. Yang lain daripada tu ambil masa lah dalam kereta, masa traffic jam, berselawat tuan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat. Bila kita berselawat kepada Nabi, Allah balas pada orang yang berselawat itu 10 kali. Selawat daripada Allah itu ialah rahmat, maksudnya kasih, dapat perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan seumpamanya. Yang ketiga, kenapa kita cuti? Ataupun sebenarnya Malaysia ni lebih awal lagi, bukan gini dia orang sebut pasal Rasul ni, sebulan lagi orang dah sebut, iaitu untuk remind, nak ingat balik semula tentang sunnah-sunnah Nabi yang mungkin ada antaranya telah ditinggalkan. Tahu tapi tak buat sangat. Hari ni hari Khamis, malam Jumaat, apa sunnah yang ditinggalkan tuan-tuan? Ini soalan kuis, tak ada hadiah. Apa dia tuan-tuan? Iaitu membaca surah Al-Kahfi. Membaca surah Al-Kahfi. Sebab itu bila masjid, kita tahu masjid awal bulan Oktober dulu, jabatan agama Islam telah memberikan, sebenarnya untuk COVID ni, kan, untuk nak kita bermunajat kepada Allah Ta'ala, kita keluar sekeping surat mengarahkan semua masjid untuk membaca surah Al-Kahfi sebelum solat Jumaat. Ada kan? Tapi saya perasan dia nak cepat je dalam surat tu membaca surah Al-Kahfi, tapi bila implementasinya 10 awal 10 akhir, sini sama ke baca semua? Kita tak baca. Kan? Kalau saya semayang di belah sana, dia orang baca 10 awal 10 akhir. Betul juga, dia ada fadilat dia, fadilat tentang dipelihara daripada fitnah Dajjal. Tapi sunnahnya seperti mana Imam Syafi'i sebut, yustahabu qira'atuha lailatal jum'ati wa naharihi. Disunatkan untuk membacanya pada waktu pada malam Jumaat dan pada siangnya surah Al-Kahfi 110 ayat. Kita biasa baca Yasin 83 ayat, Kahfi dia lebih sikit. Kalau kita try baca dalam Maghrib Isyak dengan tempoh waktu sekarang ni, memang tak habis. Saya dah try dah. Sesak nafas jemaah. Sesak nafas. Dia pula jarang baca, Tapi lepas tu kita tengoklah, baca separuh je lah. Baca 1 hingga 60 ke, 1 hingga 50 ke, baki lagi tu sendiri-sendirilah esok sebelum Jumaat ke. Sebab Imam Syafi'i dia kata sunat itu kerana banyak hadis yang sahih menyebut. Antara Nabi sebut surah itu siapa yang baca, dia akan mencahayai, memberi cahaya kepada pembacanya dalam seminggu tu. Mencahayai ni boleh jadi makna simbolik, boleh jadi cahaya betul, dia tak tahu, tak nampak cahaya tu. Tapi para ulama kata cahaya itu maksudnya ialah, cahaya ni kalau tak ada cahaya gelap lah. Bila kita gelap, meraba-raba, boleh langkau tiang, jatuh dalam lubang, sebagainya. So bila cahaya itu, surah Al-Kahfi itu fadilatnya dia boleh memandu seorang orang yang baca dia daripada dia terjebak, daripada terperangkap dalam benda-benda yang memesong dia dalam dosa ke, dalam kesalahan, maksiat dan sebagainya. Cubalah tuan, itu surah Kahfi 110, cubalah sikit-sikit. Kalau tak dapat nak baca, mula-mula ni kita pasanglah YouTube, ambil imam-imam yang sedap, Imam Syari Rashid Al-Fasi ke. YouTube ni dia bagus, dia boleh laju kan, bacaan tu boleh laju kan. So dalam 20 minit boleh habis dah. Sebelum nak tidur tu, itu sunnah. Memang sunnah yang dipinggirkan. So saya dapat tahu maknanya
kerajaan sendiri faham, mewajibkan itulah yang dia kata mewajibkan itu satu benda yang sangat baik ya, nak mengajak orang kembali satu amalan yang ditinggalkan. Sebenarnya panjanglah cerita bab ni ya. Kenapa dia dikaitkan dengan boleh melindungi manusia daripada fitnah dajjal, semua berkait dengan maksud intipati yang ada dalam surah Al-Kahfi. Dan matlamat yang terakhir, berapa ni? Yang kelima yang kelima lah kot. Yang kelima ini saya terbacalah ya daripada fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi. Dia menjawab soalan orang ya. Dia kata ataupun maknanya apa kebaikan apabila kita mengadakan, mewar-warkan, orang semua tahu, bila cuti semua orang tahu kan. Orang Islam tahulah, orang bukan Islam pun cuti juga, mana yang kerja kerajaan semua kan, kerja swasta ke cuti juga ke ni. Dia orang tak ada selawat-selawatnya dia, orang buat kerja dia. Tapi paling tidak dia orang tahu kenapa hari ni cuti Oh, ini hari ni orang Islam cuti pasal dia orang itu ingat dia orang punya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, kalau bacalah kan. So dalam satu soalan orang tanya, dan soalan ni saya begitu suka, begitu tertarik kerana saya sendiri pun tertanya juga. Apa ni, dalam Islam Web satu soalan, satu medan soal jawab dijawab oleh macam Jakim Saudi lah. Satu orang hamba Allah Taala ni tanya, saya ni ada rakan-rakan non muslim bukan Islam lah ya. Adakah saya ni maknanya saya ni tak mampu nak menyeru dia orang ni masuk Islam, tak terlepas nak cakap. Adakah saya ni akhirat esok dipersalahkan dia orang ni masuk neraka? Saya borak dengan dia, berjiran dengan dia, bekerja sekali, kawan dari kecil, tapi tak pernah cerita nak ajak dia masuk Islam. Adakah saya ni dipertanggungjawabkan pada akhirat esok? Salah ke saya? Jadi soalan itu dijawab oleh Lajnah Daimah ni, himpunan para ulama di sana. Dia orang kata dalam isu yang seperti ini, kalau kita kaitkan balik dengan apa, dengan Maulidur Rasul ini kenapa kita sambut dia menjadi syiar. Syiar ni maknanya orang tahu kan, orang non muslim pun tahu kenapa cuti hari ni. Maka cutinya kita pada hari ini dia dianggap sebagai dakwah umum, seruan umum kepada kawan-kawan kita yang bukan Islam, yang kita tak mampu nak bercakap direct dengan dia kan. Kita ni kalau ilmu macam Zakir Naik nak berhujah tu power lah kan, tapi kita kan takut hujah kita pun ke laut juga akhirnya. Jadi para ulama Lajnah Daimah ni dia kata adanya syiar yang seumpama ini, dan kita kat negara Malaysia ni bukan ni saja, banyak lagi rayanya, buka puasa tengah padang tu semua orang tahu kan. Buka puasa ke tengah padang pun orang bukan Islam pun makan sekali ya. Bazar Ramadan yang tahun lepas lah, tahun ni tak ada dia orang pun beli makan sekali. Jadi orang tahu puasa tu ada ya. Ini kerana apa ni, syiar ini menjadi yang kata menyelamatkan seorang Islam itu yang dia rasa bersalah sekiranya dia tak dapat menyampaikan mesej Islam kepada kawan dia yang non muslim. Tapi dia kata juga kena ingat juga, kalaulah jika orang itu dia boleh sanggup nak bercakap promote kepada kawan dia tentang Islam, itu adalah lebih baik. Jangan harap yang umum je, kena juga kalau boleh tapi kalau tak dapat, apa ni, syiar ini telah menyelamatkan kita daripada tidak dipertanggungjawabkan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Ini difahami, ini bukan cakap kosong, ini dipahami daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad yang berada dalam kekuasaannya, dan Allah Taala lah, la yasma'u bi ahadun min hazihil ummah, tidaklah mana-mana orang daripada kalangan umatku yang mendengar tentang diriku, tahu tentang aku. Ada je orang mana dia tahu nama, dia tahu Muhammad, tahu siapa Muhammad ni orang Islam punya nabi. Simple je kan. Yahudiyun wala nasraniyun, baik orang itu Yahudi ataupun dia Kristian, summa yamut, kemudian dia mati dalam keadaan tidak ikut, tak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam maksudnya. Walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dan dia tidak beriman dengan apa yang aku diutuskan dengannya. Maksudnya tidak beriman Quran lah, dia stay dengan agama dia lah tapi dia dengar nama Nabi Muhammad, tahu, cuma tak ikut illa kana min ashabin nar, melainkan dia adalah termasuk dalam kalangan
penghuni neraka. Selebihnya kepada Allah. Maksudnya apa? Mungkin dia tanya orang Islam tentang Islam, tapi penjelasannya tak tepat, tak memuaskan hati. Yang itu selebihnya terserah kepada Allah Ta'ala. Yang dimaksudkan daripada hadis ini, bila kita tak sempat nak mempromosikan Islam ini kepada bukan Islam secara direct, cakap dengan dia, kita lepas dengan adanya syiar-syiar agama yang seperti ini. Cuti sehari pada 12 Rabiul Awal ni, tuan-tuan, beberapa objektif yang patut kita ataupun saya boleh kongsikan. Harapnya kita dapat capai lah tentang beberapa perkara yang kita, kenapa kita menyambut Maulid Rasul ini. Seterusnya poin saya yang kelima, bila menyebut Maulidur Rasul. Maulid ni kelahiran tuan, kelahiran. Dia bukan kenabian, dia dua perkara. Tentang Nabi ni, satu kelahiran, yang kedua kenabian ataupun kerasulan. Lahir ni mana baby lah, lahir keluar daripada perut mak dia Aminah. Memang ada dalam sirah cerita kambing Halimah Sa'diyah kurus kemudian datang, memang ada cerita tu tapi dia tak ada kait dengan hukum hakam. Dia ceritalah, menceritakan tentang kelebihan Nabi kita masa kecil sebelum angkat jadi Rasul. Kita yang terkait betul-betul agama ni ialah selepas Nabi menjadi Rasul. Apa yang Nabi sebut jadi hukum. Sebelum dia jadi Nabi tak jadi hukum, dia cerita je lah. Dia tentang maklumat saja. Tapi dia adalah manusia yang istimewa. Memang baiklah Nabi kita ni sejak pada awal lagi. Dipanggil Al-Amin dan sebagainya. Keturunan pun keturunan yang mulia. Malah saya dengar kawan saya kuliah kata keturunan Nabi ni ke atas ni sampai 22, nak sampai ke Adnan tu. Sampai ke Adnan tu sampai orang boleh kaji Adnan tu 22 lapis. Bin. Dia tanya orang depan masjid siapa ingat bin ayah dia semua? Bin lagi, datuk siapa? Moyang habis lah tu tangan, tak ingat dah. Sini pun sama juga rasanya tak? Kalau tanya bin apa sampai tok je, moyang lah boleh ingat pun Lepas tu kita tak tahu dah siapa tapi Nabi SAW keturunannya dikaji, orang semua tahu sampai 22 lapis. Hafal tak hafal tak apa, itu tak jadi isu Okay, dalam Maulid Nabi ni kita kena tengok ada 3 orang, 3 watak. 3 watak. Ini sebagai ulangan Yang pertama dipanggil watak Abu Jahal. Abu Jahal ni nama dia Hisham tu Hisham. Abu Jahal tu gelaran dia. Abu Jahal masa Nabi lahir, Abdullah cerita kat dia, anak kawan beranak dah, Aminah beranak dah Dia punya suka, semua tahu cerita ni, dia punya suka balik announce kat orang kampung, tumbang unta 100 ekor. Kita seekor kambing tak? Kita seekor kambing, 2 ekor kambing je. Bajet tak ada tak Dia 100 ekor. Kalau nak kira kegembiraan Abu Jahal dengan kegembiraan kita, kalau kegembiraan kita 2 ekor kambing, itu pun duit masjid. Tu je lah yang mahal pula. Dua ini duit poket dia sendiri, 100 ekor unta. Sebenarnya bukan senang 100 ekor unta Kita nak sembelih korban 40 ekor pun wah habisnya. 100 ekor unta sebenarnya. Gembira tak gembiranya akhirnya apa? Fail Abu Jahal Yang kedua ada watak Abu Talib. Ada watak Abu Talib, pak saudara Nabi sama juga, pak saudara Nabi juga. Abu Talib dia gembira tak adalah, cuma dia ni dia protect Nabi, dia sokong Nabi. Tapi ending dia saat nak mati, bila Nabi datang, Abu Jahal datang, dia malu Dia malulah, kalau aku ikut engkau Muhammad, apa kata Abu Jahal, apa kata geng-geng ngopi aku semua tu kan Kau jangan kutuk aku sebagainya Tapi dia ada jasa dia jaga Nabi. Itu sirah menyebut akhirnya Nabi pun tak ada buat apa. Hidayah itu milik Allah. Nabi hanya boleh menyampai, tapi hidayah itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya yang tepatnya Abu Talib mati dalam keadaan tidak beriman daripada dalil Al-Quran sendiri. Innaka la tahdi. Al-Quran juga menyebut, Allah menegur Nabi apabila Nabi nak minta keampunan, memohon keampunan kepada Allah bagi pihak Abu Talib. Walau kana ulil qurba, Allah Taala sebut maknanya kalau saudara sendiri pun tak boleh minta keampunan kerana mereka mati dalam keadaan tidak beriman. Dua-dua ni fail. Sayang, Abu Talib pun sayang, fail kerana satu perkara je, kerana tidak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja poinnya.
Sebab tu ada satu kata kunci kita ambil dalam Sunnah Rasul ni, dipanggil sebagai fattabi'uni dalam surah Ali Imran kan. Fattabi'uni. Ada Arab daripada Dubai, dia buat filem, dia buat dokumentari Fattabi'uni. Dulu ada kat Hijrah, sekarang tak ada dah. Cerita tentang setengah kan, tentang sunnah-sunnah Nabi yang ditinggalkan. Fattabi'uni, follow me maksudnya, ikut aku. So Abu Jahal, Abu Talib, mereka ni fail, sayang gila, tapi mereka ni gagal kerana tidak ikut syariat akidah Nabi SAW. Dan watak yang ketiga yang saya nak ambil ialah watak sahabat, yang saya ambil seorang lah, iaitu Abdullah ibn Umar, anak Saidina Umar. Bagaimana sayangnya dia kepada Nabi SAW. Dalam satu riwayat menyebut, lepas kematian Nabi, kewafatan Nabi, Ibn Umar pergi berjalan di sebuah tempat dengan kawan-kawan dia. Sampai di satu kawasan, lubang tak ada, duri tak ada. Tiba-tiba Ibn Umar tadi melompat macam ngelak benda. Melompat. Itu ni, ngapa tiba melompat ni? Pelik kan? Jadi Ibn Umar pun kata, saya nak cerita pada awak, dekat kawasan ni saya ada sweet moment lah. Saya ada kenangan manis dengan Nabi SAW. Waktu itu ada lecah, Nabi lompat kerana nak elak lecah. Itu kering dah, tapi oleh kerana cintanya dia, imbauan kasih dia begitu dalam pada Nabi SAW, hari itu dah kering dah. Tapi jalan yang sama, momen tu terlekat dalam minda dia, dia lompat jalan tu. Ikutkan perlu ke tak perlu tuan-tuan? Ikutkan tak perlu pun. Itu adalah orang kata spontaneous lah maknanya. Benda yang tak perlu ikut. Dalam sunnah ni kalau dibincangkan yang lebih detail, ada sunnah yang sangat perlu kita ikut, bahkan wajib kita ikut. Ada sunnah yang tak perlu kita ikut, bahkan tak perlu, setengah orang kata haram untuk kita ikut. Ada setengah itu perbahasan jenis-jenis sunnah, dipanggil sunnah tasyri'iyah. Itu perlukan satu waktu yang lain untuk dibincangkan. Sunnah tasyri'iyah ini maksudnya sunnah yang mempunyai impak hukum hakam, yang ada fadilat tertentu, amalan tu ada fadilat tertentu. Yang kedua dipanggil sunnah ghairu tasyri'iyah. Ada orang panggil sunnah jibiliyah, ada panggil khalqiyah, yang bermaksud perbuatan Nabi, tindakan Nabi yang berpunca daripada sifat Nabi sebagai seorang manusia, keinsanan Nabi. Boleh tak kita kata makan roti itu sunnah? Makan roti sunnah tak? Tak. Sebab memang Nabi orang Arab makan roti. Abu Jahal makan roti ke? Dia tak makan burger. McDonald pun tak ada lagi waktu tu. Itu antara maksudnya. Makan dengan tangan, sama juga. Selagi mana benda itu tak ada dalil lain yang support, benda ni ada fadilat. Siapa makan dia dapat pahala begini-begini. Itu dia jadi tasyri'iyah lah. Kalau yang umum, yang saya pakai ni jubah, termasuk jugalah pakaian. Abu Lahab pakai apa tuan? Abu Jahal dia pakai jubah ke? Dia tak pakai seluar jeans. Dia tak pakai seluar awal. Kalau pakai seluar awal, jatuhlah martabat Abu Jahal. Gelak dia orang. Apa Abu Jahal kata gangster Mekah pakai seluar awal pergi pasar. Dia pakai jubah ke? Tapi bila yang pakai jubah ni, kalau kita selitkan, kenapa pakai jubah? Kerana aku kasihkan Nabi, maka dia samalah dengan Ibn Umar. Tapi kalau dia pakai jubah, kenapa pakai jubah ni? Balik umrah, balik haji ni tak pakai kan, orang ngata pula dia balik umrah pakai seluar jeans ni. Dia tak jadilah. Pakai saja je lah, tak berdosa, pakai saja je lah. Itu maksudnya ini sunnah tu ada dua bahagian yang perlu juga kita kena faham. Kena faham sunnah ini sunnah yang mana, supaya cinta kita itu betul-betul berdasarkan ilmu. Cinta itu jadi pahala. Jangan kerana cinta kepada Rasul kita terbabas. Ingat tuan, kita semua dalam beragama ni, dalam kita melaksanakan tuntutan agama, iblis lagi kuat. Dia panggil talbis iblis. Ada nampak macam perbuatan agama, tapi dia akhirnya rupanya dia kena tipu dengan syaitan. Hari ni ada orang banyak promotekan tentang pakai satu simbol selipar selipar Nabi. Saya tak nak bawa polemik lah, cuma nak siapa yang pakai tu silakan. Saya kata siapa yang beli harga mahal-mahal tu silakan, pakailah ke mana pun, tapi kendalikan dia dengan niat yang betul.
Orang yang promote capal kan, tengah capal kan, tengah na'al ni sepatu lah, sepatu capal dia kata ada hujahnya, kata Nabi naik ke Isra' Mi'raj dulu, Nabi Musa kena buka kasut, Nabi Muhammad nak buka tak diizinkan untuk buka. So capal tu naik sekali ke atas Arasy, tempat yang paling tinggi sekali. So dia mulia. Kita kena faham kan? Capal, jubah ataupun serban ke ataupun rambut Nabi sendiri, benda yang melekat dengan tubuh Nabi, memang itu benda yang mulia yang dibolehkan untuk kita mengambil berkat. Kita dapat rambut, tapi confirm lah rambut Nabi lah, dengan rambut orang rumah kita pula confirm rambut betul. Macam mana nak confirm? Bukan kerja senang kan, bukan senang. Orang nak claim boleh, siapa boleh claim ni rambut Nabi ni, celup air buat penawar. Kalau pula betul silakan, saya pun nak buat kalau betul ada. Barang-barang ni ada banyak dekat Turki sekarang ni, di Istanbul, di Top Couple Museum. Situ ada rambut. Tapi kalau orang daripada Kedah datang ni, rambut Nabi ni taklah mayak ni minum segala penyakit dia tak. Rambut mai mana? Yang saya tahu rambut tu dekat Turki adalah, itu pun simpan dalam kotak ke kan. Tapi kasut tadi, kasut tadi kalau betul kasut tu kasut Nabi, jumpa gali kat mana-mana kan. Jumpa kasut Nabi, tak apa, celup dalam air minum tak apa. Tapi yang dijual ini itu bukan kasut, itu lambang. Lambang bukan kasut, lambang ni lukis logo. Dibimbangi, saya kata siapa yang belilah macam mana dia minat sangat gambar, tak apalah. Siapa yang dah beli itu, kendalikan dia dengan betul. Jangan berektikad lambang itu boleh beri itu ini. Kalau kita iktikad beli ni murah rezeki ni, pakai ni barang laku, pakai ni hilang sakit, pakai ni monyet tak kacau pokok, itu dah tukar jadi azimat ataupun tangkal orang dulu. Tangkal yang gantung kat sini, tangkal kat pinggang, itu tangkal, bergantung dengan tangkal boleh bawa ke lain, tidak bergantung lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So saya tak katalah jangan beli ke apa, kawan marah pula. Kendalikan dia dengan niat, dengan ilmu yang betul. Okey tuan, itu yang boleh dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan. Kita kena ikut SOP, kena berhenti ikut SOP. Kita kena berhenti berapa minit sebelum azan, bolehlah berhenti tapi maknanya ini saya kira sebagai tambahan lah. Orang esok ceritanya lain pula, kita campur-campur lah. Jadi itu sebagai penambah ilmu kita. Yang penting penambah kecintaan kita kepada Nabi SAW. Yang paling mudah untuk dizahirkan ialah dengan kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi SAW. Saya tutup sekali lagi dengan selawat Ibrahimiyah sama-sama insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.